Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megat Irman Arif daripada kumpulan 7. Bersama dengan saya ada Muhammad Hamid Ikhwan, ada Muhammad Alif Nazmi dan juga Muhammad Hakim. Kami akan membentangkan tajuk kami yang bertajuk buah-buahan yang berada di dalam Al-Quran. Okey, teruskan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diberi tugas untuk pengenalan dan satu buah ya. Okey, kita teruskan kepada pengenalan. Next. Okey, untuk pengenalan. Buah-buahan dianggap sebagai anugerah dan juga dianggap sebagai mukjizat terbesar oleh setiap umat Islam. Dan telah tercatat bahawa pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nikmat kesihatan, malah nikmat kepada kesuburan alam semula jadi, yang merangkumi setiap penjuru alam untuk dimanfaatkan oleh manusia bagi meneruskan kelangsungan hidup. Okey, nikmat buah-buahan ini menunjukkan sifat Maha Penyayang yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dengan memberikan nikmat dan manfaat melalui penciptanya terhadap buah-buahan. Perkara ini jelas disebut Perkara ini juga jelas disebut dalam Al-Quran, iaitu dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan, hingga apabila angin telah membawa awan mendung, kami halau ke satu daerah yang tanda selalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membagikan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pengajaran daripada surah Al-A'raf ayat ke-57. Okey. Melalui kajian yang telah dilakukan, buah-buahan terdapat banyak khasiat, iaitu banyak disebut dalam Al-Quran. Dan Allah juga Subhanahu Wa Taala juga telah berfirman, iaitu sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan juga bumi serta pertukaran malam kepada siang, nescaya terdapat padanya tanda-tanda kebesaran Allah bagi golongan ulul albab, iaitu golongan yang sentiasa mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk serta berbaring. Dan mereka memikirkan kepada penciptaan langit dan bumi lalu mengatakan, wahai Tuhan kami, tidaklah kau menciptakan kesemuanya ini secara sia-sia. Maha suci kamu, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Daripada surah Ali Imran ayat 191. Okey, InsyaAllah pada hari ini kami akan menjelaskan terdapat buah yang disebut berulang kali dalam Al-Quran, iaitu dalam bahasa Arab, iaitu buah atin, buah tin, buah zaitun, zaitun, at-tahah, pisang, inap, anggur, rumman, buah delima, an-nakhli, buah kurma, dan yaktin, labu. Okey, seterusnya iaitu saya akan mulakan dengan pisang. Pisang baik. Pisang disebut mangdud. Mangdud. Iaitu dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa talahim mangdud. Dan pohon pisang bersusun-susun, daripada surah Al-Waqi'ah ayat ke-29. Spesial pisang ini, iaitu pisang juga disebut dalam Al-Quran dan memberikan banyak manfaat khususnya daripada segi kesihatan dan tubuh badan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam Al-Quran menyebut yang pisang iaitu menjadi buah yang terdapat di dalam syurga. Dalam ayat Allah berfirman bahawa berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, pohon pisang bersusun-susun, iaitu buahnya belahan dan terbentang luas air yang berlimpah, membuat pohon selalu berbuah, tidak berhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Daripada surah Al-Waqi'ah ayat 28 hingga 33. Okey, untuk pisang ni, melalui kajian yang telah dilakukan, pisang amat baik untuk tubuh badan, iaitu pertama sekali kita dapat lihat pisang ini juga amat murah. Boleh kata murah dan harga yang berpatutan. Kedua, pisang sering juga digunakan sebagai pencuci mulut. Kerana rasanya manis dan menjadi kegemaran ramai. Ia juga enak dimakan begitu saja macam kali ni.
Jadi kelebihan pisang iaitu pembekal tenaga kerana kaya kandungan vitamin dan serat. Pisang juga memiliki 2 kali karbohidrat dan 5 kali kandungan vitamin A jika dibandingkan dengan buah apple. Selain itu, pisang juga kaya dengan kandungan potasium dan mengandungi 400 mg iaitu bersaiz sederhana. Selain itu, pisang juga dianggap sebagai buah yang mengenyangkan dan mengandungi banyak nutrisi dan vitamin. Selain itu, satu buah pisang berukuran sederhana sedang mengandungi potasium, kalium, serat dan zat besi. Itu pisang juga mengandungi vitamin C, vitamin B6, magnesium dan 105 kalori. Nutrisi dan vitamin tersebut menjadikan buah pisang yang bermanfaat dan untuk menjaga kesihatan tubuh apabila diamalkan secara rutin. Menurut kajian yang dilakukan, pisang juga mampu mengurangkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan stroke. Juga boleh mencegah barah dan melambatkan proses penuaan. Selain itu, pisang juga memberi manfaat kesihatan dan menambah kemampuan otak untuk berfikir. Selain itu, pisang juga mengandungi triptofan, asid amino yang berperanan dalam memelihara ingatan dan meningkatkan seseorang untuk berfikir dan bertindak dalam perilaku. Okey. Dan akhir sekali, pisang juga elok diambil untuk pada waktu sarapan dan tengah hari bagi meningkatkan kekuatan otak. Penelitian tersebut telah membuktikan bahawa buah dengan kalium yang tinggi dapat membantu pelajar untuk berfikir dan juga membantu menjadikan mereka peka dalam berfikir. Itu saja. Okey, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Alif Nazmi akan menceritakan tentang buah tin dan buah zaitun. Buah tin dan buah zaitun ini selalu disebut di dalam surah At-Tin yang berbunyi wat-tini waz-zaitun, yang bermaksud demi buah tin dan buah zaitun. Okey. Pertama saya akan menceritakan tentang buah tin. Buah tin pernah disebut di dalam Al-Quran dan dikenali sebagai buah tanpa biji. Terdapat surah At-Tin di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang buah tin. Nama saintifik bagi buah tin ialah Quercus carica. Buah tin merupakan buah yang mempunyai banyak khasiat. Antara khasiat buah tin, yang pertama, buah tin dapat meningkatkan kesuburan kerana buah tin mampu meningkatkan sperma serta menjaga dari kerosakan kerana mengandungi antioksidan yang sangat tinggi. Buah tin juga dapat menurunkan berat badan kerana nutrisi yang ada dalam buah tin dapat mengenyangkan dalam tempoh yang lama. Selain itu, buah tin dapat mengubati berbagai masalah kulit kerana mempunyai vitamin, antioksidan dan mineral yang baik untuk kulit. Anemia juga dapat dicegah kerana buah ini dapat meningkatkan hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh badan. Buah tin juga dapat membantu dalam proses pencernaan kerana mengandungi serat yang tinggi. Selain itu, buah tin juga mempunyai khasiat untuk menguatkan tulang. Buah tin dapat mengobati luka, membantu kita untuk tidur dan mencegah penyakit jantung. Dan yang seterusnya, kolesterol juga dapat diatasi kerana kandungan serat tinggi dalam buah tin. Okey, ini merupakan imej buah zaitun. Nama saintifik bagi buah zaitun ialah Oleurofera. Oleurofera. Tinggi pokok zaitun dalam lingkungan 3 meter. Buah zaitun juga salah satu buah yang telah disebut di dalam Al-Quran. Kelebihan yang dimiliki oleh buah zaitun, ia membuatkannya disebut di dalam Al-Quran. Selain itu, khasiatnya pada manusia juga amat banyak. Okey, ini merupakan khasiat-khasiat buah zaitun yang akan saya bagi tahu kepada anda semua. Kandungan vitamin E dalam buah zaitun dapat menjaga kelembapan kulit jika kita merasa kulit kita kering. Minyak zaitun juga dapat membantu menyuburkan rambut dan menjadikannya hitam dan lebat secara semula jadi. Buah zaitun juga dapat melindungi keanjalan kulit dan memperbaiki teksturnya agar kulit menjadi lebih tegang. Ia dapat meningkatkan metabolisme, meningkatkan peredaran darah, menguatkan sistem imunisasi badan
dan menguatkan kuku. Selain itu, buah zaitun juga dapat bertindak sebagai pelindung kulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim bin Nazruddin akan memberitakan tentang buah agruman ataupun dalam bahasa Melayu disebut sebagai buah delima dan buah anak iaitu buah kurma. Okey. Buah delima atau nama saintifiknya Punica granatum ialah sejenis pokok renek atau pokok kecil yang daunnya luruh dan berbuah dan boleh membesar sehingga ketinggian 5 hingga 8 meter. Buah delima atau buah agruman ini banyak diceritakan di dalam kitab keagamaan dan yang pastinya banyak diceritakan dalam kitab Al-Quran. Pokok delima berasal daripada Asia Barat Daya dan telah ditanam secara semajadi di seluruh kawasan lembah Mediterranean dan Kaukasus pada zaman purba. Antara khasiat buah delima ialah buah delima kaya dengan sifat antioksida yang tinggi dan ia amat sesuai untuk dimakan. Hari ini jus delima menjadi terkenal apabila penyelidik mendapati bahawa ia boleh membantu menghentikan pertumbuhan sel-sel kanser prostat. Kepekatan antioksidan dalam jus buah delima dipercayai boleh mencegah penyakit Alzheimer dan ia juga dapat melindungi ingatan kita. Jus delima juga berkesan untuk mengurangkan keradangan dalam usus dan melancarkan sistem pencernaan. Ia juga merupakan sejenis buah yang berciri anti radang yang kuat oleh kerana kepekatan antioksidannya yang tinggi. Jus delima adalah antara jus yang paling sihat kerana ia dapat melindungi jantung dan arteri kita. Minum jus buah delima juga boleh membantu menurunkan tekanan darah sistolik. Delima secara tradisionalnya digunakan sebagai ubat untuk penyakit kencing manis dan kini dan ia mengandungi vitamin C dan nutrien yang meningkatkan imun yang lain seperti vitamin E. Jus delima juga dapat mencegah penyakit dan melawan jangkitan kuman. Buah yang seterusnya ialah anak atau disebut sebagai buah kurma. Kurma adalah sejenis tumbuhan palma atau dikenali dalam bahasa saintifiknya sebagai Phoenix dactylifera yang berbuah dan boleh dimakan sama ada yang masak ataupun yang masih mentah. Pada sebab sejarah penanamannya yang lama, tabur asalnya masih tidak diketahui, tapi ia dianggap mungkin berasal daripada suatu tempat di Wuhan Gunung di Afrika Utara dan mungkin juga di Asia Barat Daya. Pokok kurma kebanyakannya tumbuh subur di negara-negara Arab. Buah kurma mengandungi kalsium, serotonin, tannin, asid linolik yang penting dalam mengawal pendarahan kita. Antara khasiat buah kurma ialah kurma segar mempunyai warna kemerah-merahan atau kuning dan apabila dipetik, buah ini agak keras, mempunyai kandungan air yang tinggi dan gula ringkas seperti fruktosa dan dextrose. Kurma juga seperti buah-buahan lain yang mengandungi banyak vitamin dan mineral dan ia amat berkhasiat untuk tubuh badan selain dapat mengembalikan tenaga yang hilang. Kandungan kalorinya yang lebih rendah dalam kurma segar dan kaya dengan zat besi dan kalium menjadikan kurma amat bermanfaat untuk mencegah anemia, sembelit dan keletihan. Buah kurma segar seperti buah-buahan yang lain kaya dengan serat dan amat bermanfaat untuk kesihatan. Okey. Buah kurma adalah alternatif yang terbaik bagi mereka yang mengalami sembelit, di mana buah ini bertindak sebagai julap. Disebabkan kandungan serat yang tinggi, sistem pencernaan mampu dibersihkan dan menambah baik sistem pencernaan kita. Kurma juga baik untuk jantung dan
melancarkan peredaran darah dalam badan kita. Tenaga yang dihasilkan selepas pengambilan kurma segar adalah lebih baik daripada kita mengambil gula yang ringkas. Kalium adalah salah satu daripada bahan mineral utama dalam menggalakkan sistem saraf yang sihat. Dan pengambilan kurma disebabkan jumlah kalium yang tinggi memberi pengaruh yang amat besar secara langsung ke atas sistem fungsi saraf kita. Okay, yang ni dah. Ini sekali gambar saja, boleh baca. Okey. Okey, seterusnya kita sambung pula kepada buah yang terakhir, iaitu buah labu. Okey. Okey, labu ini, buah labu pernah disebut di dalam Al-Quran. Surah As-Saffat ayat 146. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ambatna alaihi sajaratan min yaqtin. Yang bermaksud, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Buah labu ini pernah dikisahkan berkait dengan kisah peristiwa Nabi Yunus, yang mana ayat yang saya baca tadi adalah berkaitan dengan peristiwa Nabi Yunus alaihissalam, di mana setelah Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun sewaktu bencana, di mana Nabi Yunus telah dicampak daripada bahteranya. Nabi Yunus dilepaskan di darat. Setelah itu, dengan izin Allah, tumbuhlah pokok labu di tempat Nabi Yunus dilepaskan itu. Labu juga dikatakan merupakan salah satu makanan yang menjadi kesukaan Rasulullah SAW. Di dalam kitab Al-Ghaniyat diceritakan Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hai Aisyah, apabila engkau masak gulai, maka perbanyakkan dalamnya buah labu, kerana labu itu menguatkan hati yang duka." Selain itu, pernah diceritakan oleh Anas bin Malik alaihissalam, di mana Rasulullah SAW telah dijemput ke jamuan makan oleh seorang tukang jahit, dan aku pergi bersama baginda. Tuan rumah menghidangkan roti gandum, kuah berisi labu dan daging. Aku melihat Rasulullah SAW mencari-cari labu di dalam piring hidangan. Sejak itu, aku menyukai labu. Riwayat Muslim. Khasiat labu terdapat banyak, tetapi yang saya akan ceritakan hanya 4, iaitu khasiat labu baik untuk jantung, baik untuk mata, boleh mengawal diabetes dan juga mampu meningkatkan sistem imunisasi. Buah labu dikatakan baik untuk jantung kerana mengandungi bahan-bahan yang baik untuk kesihatan jantung seperti kalium dan serat. Kalium berfungsi untuk menjaga kestabilan tekanan darah, dan serat pula berfungsi untuk mengurangkan kolesterol dalam darah dan mencegah penyumbatan darah pada saluran darah. Selain itu, buah labu juga dikatakan baik untuk mata kerana mengandungi bahan yang menjaga kesihatan mata, iaitu carotenoid, ataupun nama spesifiknya adalah beta carotene. Beta carotene dapat menyerap cahaya biru dan mampu mencegah kerosakan pada makula. Kerosakan pada makula merupakan satu penyakit yang disebabkan oleh pendedahan jangka panjang terhadap cahaya biru dan boleh menyebabkan kebutaan. Di samping itu, buah labu juga dikatakan boleh mengawal diabetes kerana mempunyai kalori yang rendah, di mana di dalam 26 kalsium bersamaan dengan 100 gram buah labu, dan juga buah labu mengandungi serat. Diabetes akan menyebabkan paras gula darah tidak terkawal dan boleh menyebabkan penyakit berkaitan berlaku. Labu juga menormalkan kandungan gula kerana tidak mempunyai kandungan kalori yang berlebihan. Selain itu, serat menyumbang kepada fungsi normal saluran penghadaman dan pencegahan sembelih yang efektif. Dan akhir sekali, buah labu mampu meningkatkan sistem imunisasi. Labu mengandungi kandungan vitamin A yang tinggi.
sistem imunisasi pada tubuh manusia amatlah penting supaya dapat mencegah daripada penyakit yang berjangkit dan penyakit-penyakit lain. Vitamin A ini di dalam buah labu adalah antioksidan yang sangat kuat. Kesimpulannya, setiap buah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memiliki khasiat yang tersendiri. Memakan buah-buahan yang tertentu adalah salah satu cara bagaimana untuk mengekalkan pemakanan yang seimbang dan gaya hidup yang sihat. Sebagai manusia, kita seharusnya mengamalkan gaya hidup yang sihat supaya kita dapat menjalani kehidupan yang sempurna dan dapat melakukan ibadah kepadanya. Okey, sekian, terima kasih daripada kami kumpulan 7 yang membentangkan tentang topik buah-buahan yang berada di dalam Al-Quran. Terima kasih.